Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 15 akan menerangkan subjek Bahasa Melayu tema 12 iaitu Kebudayaan, Kesenian dan Estetika. Tugasan 1, kami telah diminta untuk membina karangan yang lengkap. Tajuk karangan kami ialah Kepentingan Arca Awam di Malaysia. Untuk membina pendahuluan yang baik, terdapat 5 jenis ayat yang digunakan. Yang pertama, ayat isu. Ayat isu ialah ayat yang mengetengahkan sesuatu isu. Arca awam adalah signifikan untuk dihargai oleh setiap individu. Yang kedua, ayat huraian. Ayat huraian ialah ayat yang menerangkan ayat isu. Kita boleh menggunakan 5W1H untuk mengembangkan lagi ayat isu. Hal ini kerana arca awam mempunyai pelbagai fungsi yang perlu kita hayati. Ayat contoh ialah ayat yang menerangkan sesuatu perkara berdasarkan isi yang diberikan. Contohnya, Hindu Buddha di Indonesia iaitu candi yang merupakan sebuah bangunan kuno yang diperbuat daripada batu. Ayat kebat ialah ayat yang menerangkan ayat contoh, kesan atau akibat atau fungsi sesuatu perkara. Bangunan tersebut dibina sebagai tempat pemujaan, penyimpanan arwah jenazah raja-raja, pendeta-pendeta Hindu dan Buddha pada zaman dulu. Ayat tugas ialah ayat yang menjadikan persoalan berdasarkan tajuk karangan yang diberikan. Persoalannya, apakah kepentingan arca awam kepada masyarakat setempat? Bagi isi yang pertama, turut menggunakan 5 jenis ayat. Namun begitu, ayat isu dan ayat tugas tidak lagi digunakan. Sebaliknya, ayat isi dan ayat penegasan yang digunakan. Ayat isi ialah ayat yang menerangkan sesuatu isi, manakala ayat penegasan ialah ayat kesimpulan kecil yang boleh dibuat berdasarkan isi yang dibincangkan. Isi yang pertama adalah arca awam dapat mengekalkan warisan dan sejarah sesebuah negara. Mengapa? Hal ini kerana arca awam merupakan identiti sebuah tempat yang menyimpan 1001 sejarah di sebaliknya. Contohnya, batu bersurat Terengganu yang membuktikan Islam telah sampai ke Terengganu sebelum 1326 atau 1386. Apakah kesan kedatangan Islam? Kedatangan Islam menyebabkan negara ini mengiktiraf agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Kesimpulan kecil yang boleh dibuat, jelaslah di sini bahawa arca awam menjadikan sebuah negara itu lebih menghargai peninggalan sejarah terdahulu. Bagi isi yang kedua pula, isi yang kedua adalah arca awam dijadikan sebagai mercu tanda bagi sesebuah tempat. Mengapa? Hal ini dapat menjadikan sesebuah tempat itu lebih dikenali ramai, terutamanya kepada pelancong. Apakah contohnya? Sebagai contoh, arca keris yang terletak di hadapan Stadium Bukit Jalil yang menjadi tumpuan utama pelancong. Apakah kesannya? Dengan adanya arca awam, sesuatu tempat itu akan dikenali dengan mudah kerana sering dikunjungi masyarakat tempatan maupun pelancong. Kesimpulan kecil yang boleh dibuat adalah, jelaslah di sini bahawa arca awam dapat mengetengahkan permata negara supaya dapat dikenali hingga ke persada dunia. Bagi isi yang ketiga pula, arca awam adalah salah satu tanda penghargaan buat tokoh-tokoh. Mengapa? Hal ini kerana tokoh-tokoh terdahulu banyak menyumbang bakti dalam pelbagai bidang seperti seni, sastra dan lain-lain yang akhirnya kini menjadi warisan negara. Tamsilnya, Ramlan Abdullah membina arca di bangunan baru Aziata pada penghujung tahun 2010 yang digelar sebagai Prims by Aziata. Apakah kesannya? Hal ini akan menyebabkan generasi kini dan akan datang tidak akan melupakan jasa-jasa mereka seperti kacang melupakan kulit. Maka, jelaslah di sini bahawa arca awam dapat memberi kesedaran terhadap masyarakat betapa pentingnya untuk menghargai usaha seseorang. Bagi menulis penutup, juga menggunakan 5 jenis ayat. Yang pertama, ayat rumusan. Ayat rumusan ialah ayat yang merumuskan kesemua isi. Arca awam mempunyai pelbagai kepentingan kepada setiap lapisan masyarakat yang cinta akan seni. Yang kedua, ayat kesan. Ayat kesan ialah ayat yang menerangkan akibat atau implikasi jika kita mementingkan sesuatu perkara tersebut. Jika ditelusuri, arca awam dapat mempengaruhi masyarakat bukan sahaja dalam bidang seni, malah dalam bidang sastra. Yang ketiga, ayat harapan. Ayat harapan ialah kepada siapa kita harapkan untuk meneruskan segala usaha yang telah dibuat. Setiap individu perlu berusaha untuk menyamai rasa cinta akan seni dan budaya di negara ini. Ayat cadangan ialah ayat yang menerangkan idea untuk memperbaiki sesuatu perkara agar menjadi lebih baik. Kini, terdapat pelbagai kemudahan yang boleh dimanfaatkan demi mengekalkan warisan supaya tak dapat dek hujan, tak lekang dek panas.
Yang kelima, ayat matlamat. Ayat matlamat ialah ayat yang menerangkan kehendak sesuatu perkara pada masa akan datang. Diharapkan agar generasi kini dapat meneruskan warisan ini supaya generasi akan datang dapat menyaksikan keunikan budaya kita. Berikut merupakan contoh karangan lengkap berdasarkan rangka karangan yang telah dibuat sebentar tadi. Untuk menjadikan karangan lebih gramatis, kita boleh menambahkan penanda wacana dan juga ungkapan menarik. Contoh penanda wacana adalah selain itu, di samping itu, akhir sekali, tuntasnya dan lain-lain. Manakala, contoh ungkapan menarik adalah seperti simpulan bahasa, peribahasa, kata-kata hikmah atau kata-kata tokoh-tokoh terdahulu. Contohnya, kami telah menggunakan peribahasa iaitu seperti kaca melupakan kulit dan tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Tugasan 2, pemahaman iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalannya, nyatakan dan jelaskan keunikan arca-arca awam yang terdapat di Malaysia. Keunikan arca-arca awam yang terdapat di Malaysia adalah dari segi binaannya. Apakah yang terdapat dalam binaannya? Hal ini kerana setiap arca mempunyai reka bentuknya yang tersendiri dan maksud tersirat di sebalik pembinaan arca tersebut. Contohnya, Tugu Negara yang dibina pada tahun 1966 adalah untuk mengingati perjuangan prajurit-prajurit negara terdahulu. Apakah kesan pembinaannya? Seni bina pada arca tersebut menjadi tumpuan para pelancong juga masyarakat tempatan. Kesimpulannya, setiap individu perlulah menghargai hasil seni yang direka supaya keunikannya dapat dikenali ramai dan dapat mengharumkan nama negara hingga ke persada dunia. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 15. Semoga apa yang disampaikan dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar. Sekian, terima kasih.